Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 16 November 2020. Perkembangan terkini COVID-19 di Sabah. Sabah merekodkan 381 kes positif baharu setakat semalam menjadikan keseluruhan meningkat kepada 20,095 kes. Manakala pesakit sembuh seramai 566 orang. 3 kematian turut dilaporkan iaitu 2 di Sanakan dan 1 di Sempurna. 2 kluster baharu juga dilaporkan semalam iaitu kluster Plaza di Kota Kinabalu sebanyak 12 kes yang berkaitan dengan tapak pembinaan The Shore dan kluster Jalan Kelabakan di Tawau membabitkan 22 kes yang juga berkaitan dengan tapak pembinaan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam satu kenyataan berkata, sehingga kini 2,404 pesakit sedang menerima rawatan. Bilangan pesakit COVID-19 yang masih berada di unit kawalan rapi ialah 64 orang dengan 20 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Datuk Masidi berkata, jumlah kapasiti katil di Hospital COVID-19 ialah 1,010 katil, sementara di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC sebanyak 5,611 katil, menjadikan jumlah keseluruhan 6,621 katil. Peratus penggunaan katil setakat semalam ialah 36.31%. Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan II memaklumkan setakat ini sebanyak 169,345 bakul makanan diagihkan kepada golongan sasar. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD akan dilaksanakan di 2 skem penempatan di Telipuk dan Kampung Lumbak, Kota Kinabalu berkuat kuasa 16 November hingga 29 November 2020. Menurut Datuk Masidi, pelaksanaan itu dibuat atas nasihat serta penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Datuk Masidi berkata prosedur operasi standard SOP PKPD di kawasan tersebut sama seperti yang diumumkan sebelum ini iaitu kedai runcit dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 6 petang. Manakala pasar dibenarkan beroperasi selama 2 kali seminggu bermula 6 pagi hingga 2 petang bagi memberi peluang kepada penduduk membeli barang keperluan asas. Tambahnya hanya seorang wakil daripada setiap keluarga dibenarkan untuk keluar daripada kawasan PKPD untuk mengeluarkan duit daripada mesin pengeluaran wang atau bank dengan kebenaran pihak PDRM yang membuat kawalan di jalan keluar masuk utama di kedua-dua lokaliti tersebut. Mengenai sekatan jalan raya SJR, 72 SJR telah dilaksanakan di seluruh Sabah dengan 48,557 kenderaan diperiksa dan 18 kompaun dikeluarkan kerana melanggar SOP dan 139 kenderaan diarah berpatah balik. Kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini ialah 97.8% dengan 3 daerah mencatat kadar pematuhan tinggi iaitu Kinabatangan dan Sepitang masing-masing 99% dan Beaufort 98.5%. Pada masa sama, pasukan polis Marin turut melakukan 31 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 18 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan, sementara Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri melaksanakan sanitasi di 4 premis di 2 daerah iaitu Sempurna dan Tawau. Keprihatinan pelbagai pihak untuk meringankan beban golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 tidak pernah putus sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Terbaru, syarikat Zillion Ventures dan Berhad menghulur sumbangan 10,000 pek beras, 1,000 kotak pelitup separuh muka dan 1,000 botol cecair pembasmi kuman. Sumbangan tersebut akan disalurkan kepada 25 bahagian Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Penyerahan sumbangan disempurnakan Pengarah Urusan Kumpulan Zillion Ventures Sendirian Berhad, Datuk Yeo Hock Ching kepada Ketua-Ketua Bahagian Bersatu Sabah sambil disaksikan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Nur di Perkarangan Pejabat Bersatu Alam Mesra Kota Kinabalu. InsyaAllah kami akan sentiasa membantu untuk negeri Sabah. Mungkin akan seterusnya akan membantu di bagian kesihatan, semua front-front lainnya, dan saya berharap COVID ini akan beransur pergi dan kita dalam keadaan bebas daripada COVID. Menurut Rizwan, usaha tersebut akan diperluas pada masa akan datang dengan memberi tumpuan kepada petugas barisan hadapan.
Program tabung COVID-19 anjuran Persatuan Bekas Pelajar Tajaan Yayasan Sabah di Utara Semenanjung PBPTYSUS berjaya mengutip sumbangan berjumlah RM10,200 bagi menambah bekalan pakaian perlindungan diri PPE untuk petugas di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC Kompleks Sukanikas. Pengurusi Persatuan berkenaan Awang Damit Muhammad Yusof berkata, program tersebut adalah inisiatif tanggungjawab sosial Persatuan kepada masyarakat ketika negara sedang berdepan ancaman pandemik COVID-19. Memberi sedikit sumbangan kepada frontliner untuk daripada persatuan kami lah. Seperti itu Persatuan Bekas Pelajar Tajaan Yayasan Sabah Utara Semenanjung. Jadi sekurang-kurang boleh meringankan sedikit beban pihak kerajaan lah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengagihkan bantuan tersebut kepada pegawai Kementerian Kesihatan di PKRC Kompleks Sukandikas. Awang Damit berkata, program ini akan diteruskan untuk membantu petugas barisan hadapan di PKRC yang lain di negeri ini. Persatuan Pengusaha Bas Mini Henti-Henti Sandakan diminta menyediakan permohonan mendapatkan bantuan khusus kerajaan seperti yang disalurkan kepada pengusaha pengangkutan awam lain sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain berkata, permohonan tersebut sebelumnya diserahkan segera kepada beliau untuk dimajukan kepada Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtaradin untuk dibangkitkan di Parlimen. Pada fasa pertama PKP Mac lalu, kerajaan menerusi pakej rangsangan ekonomi mengumumkan bantuan kewangan berjumlah RM500 kepada pengusaha e-hailing dan RM600 untuk pemandu teksi yang dibayar secara one-off pada April lepas. Muhammad Hamsan berkata demikian kepada media di Sandakan. Terdahulu beliau menyampaikan bantuan bekalan makanan kepada 135 pengusaha bas mini dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga di Bandar Utama Sandakan. Melalui UMNO Libaran telah menyerahkan sebanyak 800 bakul makanan bermula daripada Kampung Batu Putih dan insya-Allah kita akan teruskan minggu depan ke Kampung Sungai Kayu dan berhampiran dan juga Kampung Tenusa 2. Mengulas lanjut, kira-kira 1,000 penduduk di Dun berkenaan yang terkesan akibat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah menerima bantuan seumpama. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sememangnya menghadkan pergerakan orang ramai untuk menjalankan rutin harian seperti biasa. Namun ia bukan penghalang bagi pengusaha sayur hidroponik Max Lovin Sintor untuk mengusahakan tanamannya seperti biasa, malah mampu menjana pendapatan. Ketika dihubungi pemberita RTM, Max Lovin berkata walaupun tinggal di kawasan bandar, ia tidak menghalangnya untuk mengusahakan projek tanaman sayur hidroponik yang telah dimulakan sejak 2018, berbekalkan pengalaman dan sesi pembelajaran menerusi YouTube. Menurut beliau, projek yang pada mulanya itu hanya hobi semata-mata dan untuk kegunaan sendiri, namun diperbesarkan atas permintaan menggalakkan daripada rakan-rakan. Kini projek berkenaan boleh memuatkan 500 sayuran pada satu masa. Jadi nasihat saya kepada kawan-kawan di luar sana yang ada tanah luas, terutama sekali golongan belia, boleh start untuk berkebun sebab berkebun ini sebenarnya satu perniagaan. Jadi harapan saya sekali lagi, terutama sekali kepada golongan belia untuk menceburkan diri dalam pertanian secara sambilan ataupun sepenuh masa, karena ini adalah satu sumber pendapatan yang memang terbukti boleh memberi kejayaan. Hasil tempahan sayur tersebut, Max Lovin mampu menjana pendapatan tambahan sehingga RM600 sebulan. Bantuan Prihatin Rakyat BPR yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 baru-baru ini disambut baik rakyat Sabah. Bagi mereka, insentif secara sekali bayar itu dapat meringankan beban, terutama golongan terkesan pandemik COVID-19. Ketika ditemui pemberita RTM, rata-rata mereka menzahirkan terima kasih kepada kerajaan. BPR ni nampaknya bagus lah bagi rakyat lah. Keadaan sekarang ni banyak yang kerja pun tergendala apa semua kan. Jadi bantuan ni memang bagus lah untuk rakyat. Jadi mana-mana yang kira kerajaan boleh bantulah. Jadi memang sesuai untuk kerajaan bantu untuk menambahkan lagi ataupun memberi keselesahan untuk
melangsungkan kelangsungan lah kehidupan harian begitu. Sebab sekarang ni memandangkan sekarang ni dalam keadaan COVID-19 ni memang ada susah sikit kita untuk bergerak. Masa memohon dia memang tidak cerewet. Tak cerewet langsung lah, senang lah mohon. Dapat pun senang. Sebab sudah memang kategori B40, memang dapat lah. Cuma kena tambah sikit lah sebab itu memang tak cukup untuk setahun. Sebanyak 6.5 bilion ringgit diperuntukkan bagi BPR yang memanfaatkan 8.1 juta individu. Ia menggantikan bantuan sara hidup BHH dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan lebih baik. Kehidupan Daif, sepasang suami isteri yang berteduh di dalam sebuah pondok usang bagi meneruskan kehidupan bakal berakhir dengan keprihatinan beberapa pihak menyumbang sebuah rumah baharu untuk mereka yang sedang dibina di kampung Blok 31, Tawau. Ketika ditemui pemberita, Sarman Bacok 57 tahun berkata selama lebih 20 tahun, beliau dan isterinya Sabaria Muhammad 50 tahun hanya tinggal menumpang di rumah saudara dan kini berteduh di sebuah pondok uzur berdekatan kampung Blok 31. Sarman yang kini tidak dapat bekerja kerana menjaga isterinya yang sakit dan terlantar selepas disahkan mengidap penyakit angin ahmar sejak 5 tahun lalu hanya bergantung belas kasihan daripada keluarga dan penduduk kampung. Sementara itu, Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata kehidupan Daif keluarga itu diketahui hanya selepas melawat pondok didiami pasangan itu pada 2 minggu lepas. Katanya hasil hubungan baik dengan badan bukan kerajaan NGO, pembinaan rumah tersebut dapat dilaksana. Saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan penduduk kampung di kawasan Blok 31 ini untuk menyiapkan sebuah rumah kepada keluarga Sabaria. Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui selepas meninjau pembinaan rumah pasangan suami isteri berkenaan di Tawau. Setelah siap kelak, rumah dengan kos RM10,000 itu akan dilengkapi dengan sebuah bilik tidur, ruang tamu dan dapur serta tandas. Dalam pada itu, Datuk Nizam berharap kerjasama antara kerajaan negeri serta NGO dapat diperkukuh supaya sebarang bantuan dapat disalurkan dengan lebih berkesan. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Charizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.